billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada tuan-tuan, teman-teman, insya-Allah kita akan mulakan kelas kita ataupun pertemuan kita tazkirah yang ringkas kita ini lagi 5 minit je insya-Allah. InsyaAllah kita akan mulakan lagi 3 minit ya insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kita tunggu sebentar lagi ya insyaAllah. Di 2 minit kita akan mulakan. Baiklah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada waktu yang diberkati ini, waktu-waktu akhir ya, waktu asar ni. Kita penuhkan waktu ini dengan sedikit muzakarah, sedikit pembedahan dan penghayatan terhadap Al-Quran. Khususnya pada hari ini ialah juzuk 6 yang akan kita bincangkan bersama insya-Allah. Sebentar ya, ada wind sound ya. Saya rasa tu kipas saya sebentar.
insya-Allah sekarang ni bagaimana keadaan? Masih dengar lagi suara, masih dengar wind dia lagi? Okey dah. Okey, baiklah, insya-Allah kita tanpa berlengah masa lagi, kita akan mulakan kelas kita insya-Allah dengan Al-Fatihah. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah hari ni dah hari yang kelima ya kita berpuasa. Jadi kita doa moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita terus semangat dan kekuatan pada bulan-bulan ataupun pada hari-hari Ramadan yang akan datang ini insya-Allah. Baiklah, pada hari ini kita akan mengupaskan sedikit sebanyak ringkasan tentang juzuk yang ke-6. Jadi kalau kita nak tahu muka surat juzuk yang ke-6 bagaimana tuan-tuan, saya ada kongsikan tips yang mudah. Kalau kita nak buka Quran ni, nak cari muka surat dia, tips yang mudah macam mana tuan-tuan? Juzuk yang kita nak cari tu, katakan sekarang ni kita nak cari juzuk 6, okay? Jadi 6 tolak 1. 6 tolak 1 tinggal 5 ya. Bila 6 tolak 1 tinggal 5, jawapan dia tu kita kali dengan 20. Jadi 5 kali 20 berapa? 100. Bila dah kali dengan 20, kita tambah dengan 2. Plus 2. Jadi dah akan 102. Jadi bukalah kita kat muka surat 102. InsyaAllah kita akan jumpa juzuk yang ke-6. Jadi kalau kita nak cari juzuk-juzuk yang seterusnya, ikut formula tersebut untuk mudah kita membukanya. Okay, kalau katakan, tapi kenalah apply kepada Quran Rasam Usmani ini. Jadi kita juzuk 6, step Z saya ulang balik. Kita tolak 1 times 20, kemudian plus 2. Jadi insya-Allah kita dapat faedah daripada formula ni. Mana-mana Quran juzuk kita nak cari, asalkan Quran tu Quran Rasam Usmani, gunakan formula ni, insya-Allah kita akan dapat muka surat juzuk tersebut. Baiklah. Jadi juzuk yang ke-6 ni, kita dah bersama dengan juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga, juzuk sampailah sekarang ni juzuk ke-6. Jadi sekarang ni kita dah dengar cerita tentang surah Al-Baqarah. Kita dah dengar cerita tentang surah yang selepas Baqarah apa? Ali Imran. Okay. Dan kemudian kita dah dengar juga cerita tentang surah An-Nisa oleh Al-Fadhil Ustaz Hidayat. Jadi insya-Allah hari ini kita kalau tengok dekat dalam juzuk yang ke-6, kita dapat nampak ada sambungan daripada surah An-Nisa. Okay. Dan ada juga surah baru, iaitu surah dinamakan Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni apa makna dia? Al-Ma'idah ini maknanya hidangan, makanan, juadah. Ini nama dia Al-Ma'idah. Kenapa nama dia Al-Ma'idah? Okay. Daripada mana datang dia nama Al-Ma'idah ni? Kita dah bincangkan dah pada hari yang pertama, iaitu semua nama-nama Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu Al-Ma'idah ini kenapa boleh dapat nama Al-Ma'idah ini? Apabila kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah tu sendiri, ayat yang ke 114. Okay, muka surat ataupun kita buka ayat 114. Muka ayat 114 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ni ceritalah daripada mana datang nama Al-Ma'idah ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala Isa bin Maryam. Okay, Nabi Isa ibnu Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu laha 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, kau turunkanlah juadah daripada langit ini. Jadi bila juadah daripada langit tu, bila Nabi Isa doa, juadah tu betul-betul turun. Okay. Ni kita boleh rujuk dekat ayat 114 daripada surah Al-Ma'idah ini. Dan nak dekat akhir-akhir lah surah Al-Ma'idah tu, baru nama Al-Ma'idah tu keluar. Turunkanlah juadah daripada langit. Bila dah turun juadah daripada langit, apa jadi? Allah Ta'ala pun bersabda, Allah Ta'ala berfirman seterusnya. Allah Ta'ala jawab kepada doa Nabi Isa tersebut. Qala Allah Ta'ala berkata, inni munazziluha alaikum. Sesungguhnya aku turunkan ayat ataupun Al-Ma'idah ataupun juadah hidangan itu kepada kalian.
faman yakfur ba'du minkum, barang siapa yang mengkufuri aku atau mengkufuri apa yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam selepas ini, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, sesungguhnya aku akan turunkan azab kepada orang tersebut, azab yang tak terperi dan tak pernah dilihat oleh kaum-kaum yang terdahulu. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sekarang ni bila kita tahu tentang Al-Maidah ni, dapat diambil nama dia tu daripada kisah tadi tu. Kisah tadi tu cerita dia pasal apa tuan-tuan? Cerita dia pasal Nabi Isa doa, minta pertolongan, turun nikmat, turun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada di antara pengikut Nabi Isa pada ketika itu yang dinamakan sebagai Al-Hawariyin. Al-Hawariyin ni apa? Orang-orang yang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita tengok dalam agama Kristian, dia dinamakan sebagai the apostle, the apostle. Ada Paul, ada Peter, ada banyak nama dia. Ada antaranya Barnabas dan sebagainya. Jadi antara apostle Nabi Isa alaihissalam tersebut ataupun Hawariyin, ada satu yang membelot Nabi Isa alaihissalam. Jadi antara orang yang membelot tu sebenarnya duduk dengan Nabi Isa makan juadah yang turun daripada langit ni. Tapi dia makan, dia dah makan, dah nampak nikmat-nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih lagi melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berlaku betrayal ataupun belot kepada Nabi Isa alaihi salam. Disebabkan perkara ini, kisah ini ataupun surah ini dikenali sebagai surah Al-Maidah. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, soalan dia yang pertama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah ini surah Al-Maidah? Disebabkan cerita tadi. Kita dah tahu dah, cerita tadi intinya apa? Ada nikmat turun, dan kemudian kita tak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi itulah dia tuan-tuan yang dimulakan sekalian, intipati yang ada pada surah Al-Maidah ini, yang mana kita akan bincangkan secara detail, secara rumusan ataupun secara rambang umum, apakah topik-topik utama yang perbincangan tersebut. Tetapi judul pertama ataupun tujuan topik utama surah Al-Maidah ini berkenaan tentang nikmat Allah Ta'ala dah berikan kepada kita, mukjizat-mukjizat yang kita dah nampak, tapi kemudian kita dah dapat nikmat tersebut, kita mengingkari nikmat tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Maidah ni untuk mengajarkan kepada kita tentang perkara tersebut, supaya kita dapat nikmat, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab secara umum, secara sathi ataupun secara surface sahaja. Kita belum lagi go in depth. Dan kemudian surah Al-Maidah ini dia diturunkan bila? Dia diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah ke ataupun selepas Rasulullah berhijrah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ataupun ketika itu dinamakan sebagai Yathrib pada tahun yang ke-13 setelah Nabi diangkat jadi Nabi. 13 ba'dal bi'tsah. Bi'tsah ni apa? Diangkat jadi Nabi. Jadi bila Nabi Muhammad SAW dah hijrah, ayat yang turun datang lepas fasa-fasa tersebut atau lepas fasa hijrah tersebut dinamakan sebagai ayat Madaniyah. Dan ayat Madaniyah ini lebih membincangkan tentang keadaan sosial dan keadaan community. Okay. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang perkara ini, kita dapat tahu surah Al-Maidah ni bila kita kaji dengan teliti, kita tengoklah hasil kajian seorang ulama yang bernama Abul Ala Al-Maududi di dalam kitabnya Tafhim Al-Quran. Beliau ada mengatakan bahawasanya bentuk ayat ini ataupun berdasarkan kepada isi kandung ayat ini dan juga berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada kaitan dengan ayat ini ataupun sebab-sebab turunnya ayat ini, asbabun nuzul lah kita kenal. Para sahabat berkata ayat ni turun pada waktu gini. Ini nama dia asbabun nuzul. Disebabkan rekod-rekod ini semua, Abul Ala Al-Maududi mengatakan bahawasanya anggaran surah ini, tempoh surah ini turun bila, anggaran bila sampai bila? Anggaran daripada tahun ke-6 Hijrah sampailah ke tahun ke-7 Hijrah. Jadi tahun ke-6 dengan tahun ke-7 tu apa jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian? Ni kita dapat tahu sedikit sebanyak background of surah Al-Maidah ini. Jadi kita dah tahu dah tadi nama surah Al-Maidah. Kita dah tahu dah surah Al-Maidah ini diturunkan setelah hijrah. Kemudian yang ketiga ni kita nak tahu juga
fasa, background surah tu diturunkan macam mana manusia pada waktu tu. Jadi kalau kita tengok ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tahun ke-6 Hijrah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-6 pada bulan yang dinamakan sebagai bulan Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah. Zulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat nak pergi umrah. Sekali tengah nak pergi umrah, disekat oleh orang-orang Quraisy, kemudian jadinya satu treaty, jadinya satu perjanjian. Perjanjian itu dikenali sebagai perjanjian Al-Hudaibiyah sebab dia berlaku dekat tempat nama dia Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ni ada apa tuan-tuan? Perjanjian Hudaibiyah ini untuk beritahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh berperang dengan orang-orang Quraisy ataupun dengan orang-orang kufar pada ketika itu, dan juga orang-orang kufar ni adalah beberapa keadaan-keadaan treaty tersebut yang mana saya tidak akan kongsikan secara detail pada hari ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, disebabkan adanya treaty Hudaibiyah tersebut, maka tak ada peperangan antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang oppose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita tengok tahun sebelumnya, iaitu tahun ke-5 Hijrah, fasa turunnya surah ni ialah tahun ke-6 sampai tahun ke-7. Jadi tahun sebelumnya, tahun ke-5 Hijrah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa yang berlaku? Sebuah peperangan yang mana kalau kita tengok, peperangan satu tanah Arab ni semua bergaduh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan Rasulullah. Semua dinamakan sebagai perang Ahzab ataupun dikenali sebagai perang Khandaq, perang parit, iaitu lubang yang baginda Rasulullah SAW gali hasil daripada inspirasi ilham yang telah dikeluarkan oleh ataupun yang telah diutarakan oleh seorang sahabi yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, anggaran orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab, suku kaum Arab, termasuklah orang-orang Yahudi dan ahli kitab pada waktu itu, yang mana dah kata dengan Rasulullah dah, kita pledge, kita jaga Madinah sama-sama. Orang yang cakap dia nak jaga Madinah sama-sama, orang tu jugalah yang jadi musuh dalam selimut, yang mana orang tu dia dah komplot dengan orang-orang Arab dan orang-orang Mekah dan orang-orang negeri-negeri Arab yang lain untuk memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul berhadapan pada waktu tu dengan musuh yang tengah nak perang, dengan musuh yang dalam rumah sendiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, peristiwa itu dah berlaku dan kemudian Allah Taala turunkan kelebihan ataupun bantuan yang Allah Taala turunkan bijunudin lam tarauha, iaitu dengan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala utuskan angin, Allah Taala buat orang-orang ataupun orang Quraisy sendiri bergaduh antara satu sama lain dan sebagainya. Kemudian mereka sendiri tinggalkan Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, setelah kejadian tersebut, maka kita dapat nampak orang-orang Arab yang lain pada waktu tu, bila dah nampak kejadian tersebut, dia belajar apa? Muhammad dan juga orang-orang Islam bukannya orang yang biasa yang kita boleh perang, yang bila kita boleh hancurkan dalam sekelip mata sahaja. Kita nampak sekarang bahawasanya ada power yang ada dekat tempat Madinah tersebut. Power dekat sini ialah kekuatan fizikal, kekuatan community, kekuatan monetary, kekuatan makanan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, daripada sini kita dapat nampak beberapa kaedah-kaedah yang terkeluar. Antaranya ialah kita kalau nak negotiate, kita kena ada power. We need power to negotiate. Kalau tak ada power, orang tak akan nak negotiate dengan kita. Jadi inilah ada sedikit sebanyak yang dapat kita ambil faedah. Ini nama dia fiqhus sirah, pemahaman dari sebalik sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baliklah kita balik pada topik kita, iaitu tempoh yang tahun ke-6 Hijrah sampai tahun ke-7 Hijrah. Inilah ada tempoh yang turunnya surah Al-Maidah ini. Di dalam surah Al-Maidah ini, dalam tempoh ke-6 Hijrah dengan 7 Hijrah, kita dah tahu dah ada peace treaty. Okay? Jadi orang-orang Islam pada waktu tu bila nak berdakwah, mereka berdakwah secara aman. Tak ada orang boleh attack, tak ada orang boleh bunuh dan sebagainya. Orang ada freedom of speech, ada freedom of religion. Jadi kita dapat nampak juga sedikit sebanyak cerita yang ada dalam surah Al-Maidah ini mengisahkan tentang keadaan bagaimana kita dapat membina satu community. Jadi kalau kita nak membina satu community, kita susah untuk membina satu community dalam keadaan peperangan, dalam keadaan contohnya keadaan-keadaan yang susah yang lain. Mungkin ada banyak hindrance, tetapi
nak membina satu komuniti, dia dapat membina dengan baik kalaulah keadaan tersebut keadaan yang tenang, keadaan yang sesuai, kondusif untuk menyebarkan pandangan-pandangan dan juga memantapkan lagi komuniti negeri tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, disebabkan inilah kita dapat nampak sedikit sebanyak tentang bagaimana surah Al-Ma'idah ini ataupun tempoh surah Al-Ma'idah ini diturunkan. Tuan-tuan yang dimulakan sekalian, kita sambung lagi. Kita dah tahu tentang nama surah, kita dah tahu tentang bila surah ni jenis Madaniyah ke Makkiyah, kita dah tahu dah surah ini tempoh penurunan dia bila dan sebagainya. Sekarang ni sebelum nak saya bincangkan tentang topik-topik utama yang ada dalam juzuk yang ke-6, saya naklah membicarakan kepada kita tentang kaitan munasabah ataupun keselarian penyusunan ayat Al-Quran ni. Start daripada Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan rangkaian ini begitu cantik sangat untuk kita faham dan kita pelajari bersama. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dah tahu dah surah Al-Fatihah itu ataupun bertujuan seperti content page of Al-Quran tersebut, bilang tentang apa yang ada dan sebagainya, tentang puji-pujian kepada Allah Ta'ala, keadaan orang dan sebagainya. Kemudian kita dapat nampak surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini, walaupun dia diturunkan selepas Rasulullah berhijrah, 13 tahun lepas Rasulullah jadi Nabi, tapi dia diletakkan pada book ataupun chapter yang kedua, ataupun diletakkan pada susunan yang kedua. Kenapa? Sebab dia seakan-akan bilang rules and regulation. Sebab tu Allah Ta'ala bilang dalam surah Al-Baqarah tu, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, iaitu Al-Kitab. Al-Kitab ni apa tuan-tuan? Semua yang ada rules and regulation. Okay? Dia bukan sekadar wahyu sahaja, tetapi dia ada rules and regulation. Dan di sebalik rules and regulation tersebut ada hikmah-hikmah, ada spirit di sebalik tersebut, ataupun ada tujuan rasional di sebalik tersebut untuk mencapaikan komuniti yang selesa, komuniti yang kondusif, komuniti yang menjaga hak masyarakat dan sebagainya. Itulah dia surah Al-Baqarah. Kemudian dah habis surah Al-Baqarah, masuk surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni memberitahu tentang kisah orang-orang yang ada pada zaman Bani Israel, bagaimana mereka berpecah belah antara satu sama lain dan mereka meninggalkan rules and regulation ini. Apa jadi kat mereka? Dan kemudian bila dah ceritakan tentang Ali Imran, baru Allah Ta'ala masukkan tentang surah An-Nisa. Jadi surah An-Nisa ni adalah surah Nisa tu makna dia wanita. Jadi wanita ni apa yang dimaksudkan dengan wanita? Kita kalau tengok tuan-tuan yang dimulakan sekalian, sebagai ringkasan daripada apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Hidayat Ismail semalam, ialah apa yang nak saya kongsikan ini adalah pandangan beberapa ahli puisi. Contohlah, mereka berkata al-ummu madrasatun. Ibu ni atau wanita ni diibaratkan seperti satu madrasah, satu sekolah. Kalaulah perempuan wanita tersebut baik, maka baiklah masyarakat dia. Tapi kalau wanita tersebut buruk akhlaknya, maka buruklah akhlak masyarakat tersebut. Jadi kalau kita nak tengok sesuatu masyarakat, tengoklah kepada pergaulan wanita tersebut, bagaimana keadaan mereka. Ini adalah antara sedikit sebanyak pujangga-pujangga, hikmah-hikmah ahli-ahli puisi Arab yang telah dicatatkan dalam sejarah. Tuan-tuan yang dimulakan sekalian, jadi kalau kita tengok An-Nisa ini, dia bukannya setakat wanita, tetapi dia melambangkan satu komuniti yang ada family, komuniti yang ada kaitan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan ni maksud saya bukannya sahaja family, direct family, suami isteri, tetapi ada kaitan juga dengan pakcik, dengan makcik dan sebagainya. Disebabkan itu ada kisah pasal hukum nikah dan sebagainya. Dan kemudian kita dapat nampak juga surah An-Nisa ni sambung sampailah juzuk yang ke-6 ni. Jadi juzuk yang ke-6 ni, saya akan habiskan sedikit sebanyak cerita tentang surah An-Nisa ni, dan kemudian saya akan sambung dengan surah Al-Ma'idah. Barulah kita masuk kepada topik surah Al-Ma'idah ini. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, apa yang saya nak cakap tentang sequence surah-surah Al-Quran ini, semuanya berkait satu sama lain. Surah Al-Fatihah, content page. Al-Baqarah, rules and regulation. Ali Imran, what if kita hilangkan rules and regulation ni, apa akan jadi? Kemudian An-Nisa, nak jadikan komuniti yang baik ni, bukan kita tak cukup dengan rules and regulation je, kita perlu kepada family, kena sub community ataupun kena unit community yang paling kecil, iaitu family kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala
berkata, yang mana Rasulullah SAW bersabda, iaitu abghadul halal ila Allah at-talaq, perkara yang paling sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah talak. Bahkan iblis di dalam beberapa riwayat yang sahih mengatakan, iblis bila dia jumpa dengan semua general-general yang buat kesilapan, yang buat salah semua, dia kata orang yang paling baik sekali di antara aku, ataupun panglima yang paling hebat sekali di mata aku, yakni di mata iblis, laknatullahi alaih, ialah mereka yang dapat memecah belahkan family. Jadi pentingnya family di sebalik ataupun selain daripada menjaga masyarakat punya, ataupun dinamakan sebagai rules and regulation tersebut. Jadi surah An-Nisa ni adalah seperti family tersebut. Bagaimana kita menjaga satu masyarakat. Bila masuk surah Al-Ma'idah, kaitan dia dengan surah Al-Ma'idah, Nisa dengan surah Al-Ma'idah, mana kaitan dia, apa missing link dia dekat sini? Jadi seakan-akan kita nak bilang surah Al-Ma'idah ini memberitahu kepada kita rules and regulation yang diturunkan Allah kepada kita diibaratkan seperti satu nikmat. Janganlah kita jadi seperti Bani Israel yang telah melanggar nikmat tersebut, seperti mana kisah Al-Ma'idah yang telah saya kongsikan tadi. Jadi yang ini yang dinamakan sebagai munasabatul ayat was-suwar. Di dalam topik munasabatul ayat was-suwar ini, ulama-ulama ada membincangkan secara detail tentang perkara ini. Kalau kita nak rujuk, bolehlah rujuk di dalam beberapa buku-buku tafsir yang lain. Boleh kita buka buku Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir karangan orang Melayu saya belum jumpa lagi tentang munasabah al-ayat ni. Tapi kita dapat juga tentang Al-Burhan fi Munasabatil Ayat yang telah dituliskan oleh Abu Ja'far bin Ibn Zubair. Ada membincangkan juga tentang perkara ini. Baiklah, kita dah tahu dah tentang sequence yang kesinambungan antara ayat-ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran. Sekarang ini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita nak habiskan sedikit sebanyak surah An-Nisa dan kemudian kita masuk kepada topik utama yang dibahaskan di dalam surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah bila kita lihat pada surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala buka juzuk yang ke-6 ini dengan Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka dengar orang membukakan aib orang saudara-saudara yang lain, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa kaitan pula tadi cakap pasal community, surah An-Nisa ni cakap pasal community. Kemudian macam mana pula juzuk yang ke-6 ni cakap pasal buka aib? Dia punya link dia apa tuan-tuan? Nak jaga community yang baik ni kita kena apa? Kenalah jaga tutur bicara kita. Kenalah jaga prinsip kita. Kalau kita jaga prinsip kita, secara tak langsung tutur bicara kita pun akan dijaga juga. Sebab itulah ayat yang datang selepas la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim, ataupun ayat yang berkisarkan tentang jangan membuka aib saudara-saudara kita kecuali kalau kita ni sedang keadaan dizalimi. Ayat yang datang selepasnya semua cakap pasal prinsip, cakap pasal kata-kata. Sebab tu kita dapat nampak ayat yang seterusnya di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman. Kalau kita tengok, Allah Taala berfirman, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Apabila mereka memecahkan perjanjian mereka dengan para nabi mereka, dan mereka membunuh para nabi tersebut. Ini menunjukkan tentang bagaimana mereka melanggar janji. Janji ni datang daripada mana? Datang daripada kata-kata, datang daripada juga treaty ataupun yang telah ditulis dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, disebabkan inilah kita dapat nampak Allah Subhanahu Wa Taala dah cakap tentang keburukan-keburukan orang yang melanggar kata-kata mereka. Antaranya orang yang murtad. Dia dah kata, contohnya kita dah mengata kita beriman dengan Allah Taala, kemudian kita murtad. Apa kesan dia? Ni semua ada kaitan dengan bagaimana kata-kata kita, kalau kita tak berpegang teguh dengannya, dia dapat menghancurkan sesuatu masyarakat. Jadi kalau kita tengok juga tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, selain daripada orang-orang Bani Israel ini, Allah SWT puji kepada para nabi ataupun kepada Bani Israel yang berpegang kepada apa yang mereka dah katakan, dan mereka kotakan apa yang mereka katakan, prinsip mereka. Antaranya ialah, sebab kalau kita tengok pula ayat yang datang selepas itu ialah
ayat tentang inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhim wan nabiyina min ba'di. Kami telah memberikan wahyu kepada kamu dan juga kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu. Mereka menjalankan kitab Taurat, mereka menjalankan hukum Allah dan sebagainya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan ayat surah An-Nisa ini dengan mengatakan beberapa perkara. Allah Taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian sebuah kitab ataupun sebuah bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukti ini sungguh terang lagi bersuluh untuk kamu mengikutinya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini Allah Taala dah puji orang-orang Bani Israel yang berpegang dengan kata-kata mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bilang pada orang beriman, peganglah ataupun stay on kepada perkara yang kamu rasa tu benar, dan perkara kebenaran ni dapat kita jumpa dekat mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Al-Quran, daripada kalam-kalam para anbiya dan sebagainya. Disebabkan ini, bila Allah Ta'ala dah bilang dah habis, kita ingatkan dah habis dah cerita dia, tapi Allah Ta'ala bilang apa? Please, jangan lupa. Allah Ta'ala nak bilang seakan-akan kamu dah jaga komuniti ni, but please, jangan lupa, ada juga orang-orang yang dia dah isolated from the community. Ini yang cerita tentang kalala pula. Allah Ta'ala tutupkan surah An-Nisa ni dengan cerita tentang orang-orang yang kalau dia meninggal, dia tak ada harta waris, dia tak ada orang yang nak diwarisi, tak ada anak, tak ada bapa, tak ada siapa-siapa pun. Okay. Dia sendiri, macam mana? Jangan lupa orang macam gini. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, apart from kita lihat kepada kemegahan-kemegahan sesuatu community, kita kena juga lihat kepada orang-orang yang paling teruk, ataupun orang-orang yang tak berkemampuan, ataupun orang yang tidak tidaklah so fortunate macam kita. Jadi kita lihat kepada mereka juga, jaga mereka juga. Sebab itulah kita tengok surah An-Nisa, Allah Ta'ala end kan seperti mana Allah Ta'ala startkan. Kalau Allah Ta'ala startkan surah An-Nisa itu dengan Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala yang mana telah Allah Ta'ala ciptakan kalian daripada satu jiwa iaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa. Daripada itu keluarlah anak-anak yang banyak, dan jagalah silaturrahim antara anak-anak ataupun antara keluarga tersebut. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memastikan ataupun melihat keadaan perbuatan kalian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, permulaan ayat tu dah cakap tentang satu community, iaitu daripada suami isteri lahirlah satu anak, daripada anak tu bila kahwin lagi keluarlah anak, jadilah satu community. Jangan lupa juga dengan keadaan orang yang ada, orang yang tak ada anak, yang tak ada siapa-siapa dan sebagainya. Jadi nampak kesinambungan keseluruhan surah An-Nisa ini. Allah Ta'ala start seperti mana Allah Ta'ala stop. Jadi kalau kita tengok banyak susunan ayat-ayat Al-Quran seperti itu, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Ini sebagai satu gambaran untuk kita ambil faedah dan kita sematkan dalam jiwa kita bahawasanya ayat-ayat Al-Quran ini diletakkan di tempat-tempatnya, ada hikmah dia, ada mukjizatnya. Janganlah kita baca songsang ataupun kita tunggang terbalik dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia surah An-Nisa. Jadi bila surah An-Nisa bincangkan secara extensively tentang community secara khusus ataupun community dalam skala yang kecil iaitu family. Kalau kita lihat pula surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu Wa Taala address orang-orang yang beriman dan address masyarakat dari sudut national level, dari sudut level yang lebih besar, skala yang lebih besar. Jadi kalau kita tengok pula surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu Wa Taala start surah Al-Ma'idah ni dengan apa? Dengan memberitahu tentang rules and regulation. Allah Taala bilang, untuk menjadikan sesuatu masyarakat, kita perlukan apa tuan-tuan? Kita perlukan ekonomi, kita perlukan bahan makanan yang mencukupi, kita perlukan kekeluargaan, kita perlukan hubungan antara antara relation, allies dan sebagainya. Ini semua dah dibincangkan di dalam surah Al-Ma'idah ini, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Jadi kalau kita lihat prinsip yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat.
hukum-hukum syariat yang ada kaitan dengan makanan, okey, yang ada kaitan dengan nikah, yang ada kaitan dengan haji, yang ada kaitan dengan harta, okey, yang ada kaitan dengan menjaga nyawa. Jadi ini semua topik-topik utama yang ada dibincangkan di dalam surah Al-Maidah ini. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tetapi kalau kita nak lebih detail tentang surah Al-Maidah ini, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja cakap tentang hukum syariat, okey, dari sudut form dia, as-sariqu, tentang cerita orang curi, orang curi kena potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, potong tangan dan sebagainya. Ini memang ada di dalam surah Al-Maidah. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, surah Al-Maidah juga selain daripada memberitahu tentang hukum hakam, surah Al-Maidah ni memberitahu tentang sikap adalah, sikap keadilan. Kenapa perlunya kita ada keadilan di dalam sesuatu masyarakat? Sebab itu kalau kita tengok di dalam surah Al-Maidah banyak cakap tentang keadilan ni. Bila kita lihat pula dekat dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kamu disebabkan beberapa golongan orang punya keadaan ataupun intention ataupun hasrat beberapa orang yang membuatkan kamu tidak berlaku adil. Contohnya mungkin disebabkan kita ni disebabkan yang pesalah tu orang yang rapat dengan kita, jadi kita pun tak naklah berlaku adil kepada orang tersebut. Contohnya seperti mana yang kita pernah dengar dan riwayat ni pun masyhur, iaitu tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah anaknya Muhammad, iaitu Nabi Muhammad tu sendiri yang sedang berbicara, mencuri, pasti aku akan potong tangan dia. Jadi ini menunjukkan tentang dari sudut keadilan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, adakah kes tadi ataupun cerita-cerita yang mana komuniti-komuniti yang sebelum kita dah diturunkan rules and regulation, dah diturunkan hukum dan sebagainya, antara perkara yang mereka tak boleh jalankan rules and regulation tersebut adalah disebabkan ketidakadilan. Ada tak contoh tersebut? Di sini kita dapat nampak contoh yang dibawakan apa tuan-tuan? The living proof. Siapa living proof tu? Ialah Bani Israel. Bani Israel. Israel tu ada katakan sebagai nama Nabi Ishaq dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah. Kita lihat kepada contoh-contoh keadaan-keadaan Bani Israel yang melanggari, transgress keadaan keadilan tersebut, yang mana mereka dah dapat hukum hakam, dan mereka dah dapat macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dah nampak Nabi Musa belah laut depan mata sendiri, tapi masih lagi melanggar perintah Nabi Musa AS. Bahkan do injustice bukan kepada Nabi Allah, tapi bukan saja kepada Nabi Allah sahaja, mereka pun do injustice juga kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, the message itself. Diorang tempered dengan message tersebut. Jadi apakah bentuk-bentuk injustice yang telah dilakukan oleh Bani Israel, yang mana injustice ini affect the whole community. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah ada topik yang kedua yang dibincangkan di dalam surah Al-Maidah. Instead of Allah Ta'ala cakap pasal cakap pasal rules and regulation, Allah SWT pun cakap tentang rules and regulation ni tujuan dia untuk uphold justice. Okay. Tapi ada di antara golongan-golongan komuniti-komuniti yang dulu, diorang ada this rules and regulation, diorang ada hukum, diorang ada ilmu tersebut, tapi mereka tak ada akhlak. Mereka do injustice terhadap hukum tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan, oh dia ni orang yang aku sayang, oh dia ni gini, dia ni gini, dia ni ada relationship, oh dia ni jaga aku, dia ni gini, macam-macam, sehingga kan membuatkan mereka tidaklah dapat melaksanakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi bila kita lihat topik yang kedua tentang bagaimana bentuk injustice yang telah dilaksanakan oleh Bani Israel ni, kita dapat nampak di dalam surah Al-Maidah ni Allah SWT dah bincangkan tentang perkara ini. Kita buka dekat tempat daripada ayat yang pertama surah Al-Maidah sampailah kepada ayat yang ke-10 surah Al-Maidah, membincangkan tentang topik yang pertama tu tadi, iaitu rules and regulation. Cakap pasal solat, cakap pasal hukum makan, makan benda yang halal, boleh tak makan binatang yang kena langgar motorkar dan sebagainya. Itu semua dah dibincangkan di dalam surah ini, surah Al-Maidah, tentang pemakanan, tentang nikah, tentang keuangan,
tentang prinsip keadilan dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat kepada ayat yang ke-12 pula, okey, ayat yang ke-11 kalau kita tengok di dalam beberapa riwayat tafsir, antaranya tafsir At-Tabari yang telah dinukilkan di dalam kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di dalam kitab Tafsir Al-Munir, memberitahu tentang keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak jumpa dengan seorang bernama Ka'ab Al-Ashraf, nak minta dia bayar ganti rugi. Tiba-tiba Ka'ab bin Ashraf ni cakap, okey, kamu duduk dulu, wahai Muhammad, kamu duduk dulu, nanti aku datang. Dia pergi balik kat belakang, dia ambil batu, dia nak hentak Rasulullah dengan batu tersebut. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, ayat di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-11 ini, membuatkan baginda Rasulullah SAW terjaga. Dan juga malaikat Jibril alaihissalam datang dan membantu Rasulullah SAW, sampaikan dia tak sempat nak hempapkan batu tersebut di atas kepala baginda Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, disebabkan ayat ini kita dapat tahu bahawa Ka'ab Al-Ashraf ni dan juga orang-orang yang ada dekat Madinah tersebut, Yahud Madinah tersebut, mereka tak nak Rasulullah SAW jadi Nabi. Tapi padahal mereka tahu akan datang seorang Nabi, dan mereka tahu Nabi Muhammad ni adalah Nabi yang sebenar-benarnya. Kita dapat nampak di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, "Alladhina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Mereka tahu Nabi Muhammad seperti mana mereka tahu anak mereka sendiri. Tapi mereka tak nak dengar, mereka nak bunuh. Kenapa? Sebab mereka rasa iri hati. Disebabkan iri hati ini, disebabkan personal benefit ni yang membuatkan orang tu tak dapat melakukan keadilan. Jadi ini adalah bentuk pertama injustice Bani Israel tersebut. Jadi kalau kita tengok bentuk pertama injustice ni, dia akan affect the whole community. Maknanya kalaulah semua orang-orang orang-orang yang menjaga negeri dan sebagainya ada sikap macam gini, jatuhlah negeri tersebut. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita sambung lagi dengan kisah tentang Bani Israel. Di dalam ayat yang ke-12 muka surat 109 pula, Allah Ta'ala bilang tentang kisah Bani Israel, bagaimana mereka mungkar janji. Mereka dah diperintahkan untuk solat, dan Allah Ta'ala bilang kalau kamu solat dapat gini dan sebagainya, kamu jalankan perintah Allah Ta'ala dapat gini, dapat kelebihan dan sebagainya. Mereka tetap melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan bila datang wahyu, ada wahyu yang mereka suka, mereka ambil. Ada wahyu yang mereka tak suka, mereka terus buang sahaja. Ini kita dapat nampak dekat dalam ayat-ayat muka surat 109 sampailah 112. Antaranya kita dapat nampak juga tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Macam mana Nabi Musa alaihissalam ni, semua tengah cakap pasal apa tuan-tuan? Cakap pasal topik yang kedua ni, types of injustice of Bani Israel terhadap kebenaran, yang mana dia memberikan kesan yang besar kepada the whole nation, the whole masyarakat tersebut. Antaranya ialah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaum dia. Ni yang akan saya bincangkan dan saya bacakan bersama, insya-Allah. Sama-sama kita lihatlah dekat muka surat yang ke-111 ayat yang ke-20. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Tatkala Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingatlah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila contoh nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu apa? Idh ja'ala fikum anbiya, apabila Allah Ta'ala jadikan di antara kamu ada para nabi, ada di antara kamu orang-orang raja yang jadi raja, ada harta yang banyak, ada di antara kamu yang diberikan ilmu yang luar biasa dan sebagainya. Okey. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kamu. Ingat nikmat supaya kita jangan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah antara konsep utama yang dapat kita ambil faedah. Kita ingat nikmat untuk elak kemungkaran ataupun perkara-perkara yang keburukan yang akan berlaku. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka, wahai Musa, ingatkanlah Bani Israel
terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kamu. Jadi kalau kita contohlah kita nak tegur anak kita dan sebagainya, kita cakap, wahai anak, kan bapak dah kasih gini. Bukan ungkit, tetapi untuk memberitahu tentang bapak nak cakap pada kamu ni pasal bapak sayangkan kamu. Samalah juga macam gini Nabi Musa nak cakap dengan Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku nak cakap kepada kamu ni satu perkara. Ingatlah Allah Ta'ala, Nabi Musa puji Bani Israel tersebut. Lepas tu barulah Nabi Musa berkata apa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke dalam bumi yang suci ataupun bumi yang dijanjikan kepada kamu, iaitu bumi Palestin yang telah diwajibkan untuk kita masuk. Janganlah kita berpaling dan tak memasukinya. Jadi Bani Israel ni, macam kita cakap tadi tu, surah Al-Ma'idah ni, kisah dia apa? Kisah dia ialah tentang topik ataupun tujuan surah Al-Ma'idah ini untuk memberitahu tentang bagaimana nikmat tu diturunkan, tapi orang menolak nikmat tersebut ataupun orang mengkufuri nikmat tersebut, seperti mana yang telah berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa berkata, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkanlah juadah daripada langit. Turun juadah dari langit, dah makan, masih lagi mengingkari perintah Nabi Isa alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Nabi Musa dah cakap dengan Bani Israel. Apa Bani Israel jawab? Wahai Musa, qalu ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada beberapa golongan kaum ataupun ada manusia, ada kerajaan yang mana kerajaan tu kuat. Kerajaan tu kuat. Kelakar apa kita nak perang dengan mereka? Mereka kuat. Ni yang kata-kata contohlah Bani Israel kata kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa inna lan nadkhulaha. Jadi kalau ada dalam beberapa buku tafsir, kalau kita rujuk dalam kitab Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan orang yang jabbarin dekat dalam perkara tersebut ialah orang-orang yang dinisbahkan kepada kaum Kan'an. Kaum Kan'an ni siapa tuan-tuan? Ni kalau kita bincangkan, dia dah masuk dalam ilmu sejarah lah. Ada sejarah-sejarah manusia. Ada Kan'aniun, ada Adnaniun dan sebagainya. Tapi kita tak akan bincangkan lah. Yang penting kita tahu ada kaum Kan'an, satu kerajaan yang menguasai bumi Palestin pada ketika itu. Dan mereka pun berkata, kita tak akan masuk bumi tersebut ataupun kita tak akan masuk teritori tersebut sampailah orang Kan'aniun ni jalan sendiri. Orang-orang Kan'aniun, orang-orang pada zaman dulu, diorang selalu dikenali sebagai orang yang berpindah randah. Susah untuk mereka buat satu city yang besar. The first city yang diciptakan dan dibuat ialah antaranya ialah city yang dinamakan sebagai ataupun kerajaan yang dinamakan sebagai kerajaan Mesopotamia, antaranya kerajaan di negeri Babylon dan sebagainya. Baiklah, kita sambung lagi pada perbincangan kita tentang surah Al-Ma'idah ini. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kita masuk, wahai Musa. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada di antara dua orang daripada kalangan Bani Israel yang memberikan sedikit sebanyak idea, kita masuklah, ada strategi dan sebagainya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam bila dah agree upon strategi tersebut, Bani Israel yang lain mereka berkata apa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, sesungguhnya kita tak akan nak masuk, kita tak akan nak pergi perang. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kaulah dengan Tuhan kaulah yang pergi perang dengan diorang. Dah habis perang baru kita masuk. Ini adalah antara perangai Bani Israel yang dikeji dan dicemuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirakamkan di dalam kitab suci yang abadi, iaitu Al-Quran.
Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah antara satu bentuk injustice yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Jadi Bani Israel, types of injustice yang dah dilakukan oleh Bani Israel apa tuan-tuan? Yang pertama ialah dia ada terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada wahyu, ada nabi yang mereka suka, mereka okey. Ada wahyu mereka tak suka, mereka buang, mereka tukar, mereka olah dan sebagainya. Yang kedua, injustice Bani Israel yang mereka lakukan ialah apabila mereka dapat satu nikmat, mereka susah untuk mengingati dan mensyukuri nikmat tersebut. Ini pun adalah satu sikap injustice yang boleh berlaku pada diri manusia. Dan kemudian Bani Israel selalu rasa diri mereka tu lebih hebat daripada bangsa-bangsa yang lain. Mereka seakan-akan cakap DNA mereka tu lebih hebat daripada DNA orang-orang lain. Inilah dia seperti mana yang saya boleh mudahkan kita faham. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, macam mana kita dapat tahu injustice Bani Israel yang seterusnya ialah mereka rasa superior terhadap orang lain. Yang mana mereka lihat manusia ni seperti tak ada mata dan sebagainya. Contoh tak ada mata tu bukan betul-betul tak ada mata. Dia adalah figuratif, bukan figuratif, dia adalah satu contoh sahaja. Jadi kalau kita tengok di dalam surah Al-Maidah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang mereka berkata, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kita ni adalah orang-orang yang Allah Taala pilih. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun refute perangai tersebut. Maknanya kita jadi orang yang terpilih dan terbilang di mata Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan disebab keturunan kita, bukan disebabkan kita ni keturunan Nabi Adam, bukannya pasal kita ni keturunan Nabi gini dan Nabi dan sebagainya, tetapi kita dapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah disebabkan amalan-amalan kita. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, contoh-contoh yang datang di dalam surah Al-Maidah ini ialah kisah tentang Nabi Adam AS, dua anak Adam, iaitu tentang Habil dan siapa lagi satu? Qabil. Habil dan Qabil. Qabil ada isteri, bukan isteri, ada kembar nama dia Iklima di dalam beberapa riwayat. Habil pula ada kembar wanita yang bernama Labuda. Jadi Habil nak kena kahwin dengan Iklima, Qabil nak kena kahwin dengan Labuda dan sebagainya. Dan kemudian pula terjadi pula seakan-akan Habil ni dia hasad. Ada personal apa tuan-tuan? Ada personal benefit. Kita balik semula kepada topik kita. Surah Al-Maidah ni turun dia untuk apa? Untuk bilang tentang rules and regulation yang perlu kepada masyarakat secara umumnya, in national level. Okay? An-Nisa lebih terhadap masyarakat yang segelintir, family yang kecil. Jadi kalau kita lihat, kalaulah katakan di dalam sesuatu masyarakat ada semua orang kejar mereka punya personal benefit, maka kita akan dapat nampak kalau mereka punya personal benefit tu tak ada tujuan yang dapat tujuan utama, tujuan asal untuk kemaslahatan sesuatu masyarakat ataupun kemaslahatan satu kebenaran, maka kita akan dapat nampak usaha ataupun kempen tersebut akan fail, akan jatuh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita tengok tuan-tuan di dalam keadaan di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang dua anak Nabi Adam. Mereka ada lineage DNA Nabi ataupun anak Nabi lah kan. Directly dapat nampak bapa dia Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian pada waktu yang sama juga mereka dah ada rules and regulation dah. Okey, antaranya syariat Nabi Adam alaihissalam nak berkorban macam mana. Ada yang berkorban pada waktu tu dengan meletakkan korbanan mereka di dalam tempat-tempat yang tinggi dan kemudian akan datang api yang mengambil korbanan tersebut. Dalam beberapa riwayat kita boleh rujuk di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang telah disebutkan ataupun dituliskan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ataupun kita nak merujuk pada tafsir At-Tabari, pun boleh juga tarikh At-Tabari, yang nama dia ialah Muhammad bin Jarir At-Tabari, boleh kita rujuk. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi sekarang ini kalau kita nak tengok tentang dua anak Adam ni, DNA bapa Nabi. Kemudian yang kedua pula, mereka dah nampak dah Nabi Adam dapat wahyu. Nabi Adam pun dapat wahyu ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tapi bukan berupakan kitab, dia berupakan suhuf. Sebab tu kalau kita baca surah Al-A'la ada suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi ada dalam riwayat Nabi SAW pula ada cakap pasal Nabi-Nabi yang terdahulu pun diberikan suhuf-suhuf yang lain, lembaran-lembaran wahyu.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dah ada rules and regulation. Dan pada waktu yang sama juga, apa yang membuatkan dua-dua anak Adam ini, Habil dan Qabil, tak dapat melaksanakan rules and regulation tersebut? Apa dia tuan-tuan? Personal benefit, ataupun ikut kepada hawa nafsu, yang mana mereka inginkan, ataupun khususlah satunya ialah tentang tentang Qabil. Sampaikan Qabil berkata apa? Inni uridu an tabu, sesungguhnya aku nak membunuh kamu. Tapi Habil pula berkata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Habil, iaitu abang kepada Qabil. Habil lebih hebat, lebih tegap dan lebih kuat daripada Qabil dalam beberapa riwayat. Sampaikan kalau kita tengok ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Habil kalau lawan dengan Qabil head on, confirm Qabil akan kalah. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, macam mana Qabil ni boleh bunuh si Habil ni yang lebih kuat, lebih hebat daripada dia? Sebab Habil ni berkata apa? Aku tak nak membunuh kamu, aku tak nak lawan dengan kamu, tak nak membunuh kamu. Sampaikan Habil tu, bila kita lihat di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, inni la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Maknanya Habil dah ada intention dah nak bunuh dah. Sebab Qabil ni dah nak gaduh dengan dia. Tapi Habil pada waktu yang sama juga, dia tahan intention tersebut. Dia berkata apa? Inni akhafullah, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia overcome that personal intention. Jadi setiap daripada kita tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pasti ada personal intention ni. Tapi tuan-tuan, bagaimana kita mengawalnya? Inilah dia, daripada ibadah puasa dapat kita mengawal perkara-perkara ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam surah Al-Ma'idah, selain daripada injustice yang kita dapat nampak ini, kita pun dapat nampak juga surah Al-Ma'idah nak menjaga sesuatu masyarakat. Surah Al-Ma'idah ada bincangkan tentang tak boleh membunuh, perlu jaga maruah, dan pada waktu yang sama juga tak boleh mencuri, kena jaga harta, dan kemudian orang-orang yang langgar perintah harus kita deal macam mana dan sebagainya. Ini semua telah kita bincangkan di dalam surah Al-Ma'idah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebelum kita akhiri, saya akan akhirkan dengan beberapa puisi, ataupun di dalam beberapa kaedah-kaedah tentang surah Al-Ma'idah ini. Surah Al-Ma'idah ini ending dia tu, sebelum dia nak habis tu, ataupun sebelum habis nak juz 6 ni, surah Al-Ma'idah ni cakap jangan kawan dengan orang Yahudi, jangan kawan dengan orang Nasrani. Kita kalau sekali dengar kita cakap, mana inclusivity of Islam dekat sini? Kenapa Islam macam pandang serong sangat dekat Bani Israel ataupun dekat orang Yahudi dan Nasara? Contohnya ayat di dalam, kalau kita tengok di dalam surah Al-Ma'idah ini juga kita dapat nampak dalam muka surat 117. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Awliya, ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu kawan, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai ally ataupun kawan kamu. Jadi kita dengar, ini dah jadi macam satu eksklusif. Islam ni eksklusif, Islam ni inklusif dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dari sudut penafsiran ulama-ulama terhadap ayat ini, kalau kita tengok penafsiran Imam At-Tabari, penafsiran Imam At-Tabari hold this hostility terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani. Nanti saya akan bincangkan kenapa. Kemudian kalau kita tengok pula tafsir imam lain, semua nampak this hostility terhadap the other religion. Tapi bila sampai kepada zaman Imam Ash-Shawkani, Syekh Al-Azhar, tafsir Al-Wasit, tafsir Al-Munir dan sebagainya, kita dapat nampak perubahan tafsir tu dah berubah. Kita nampak seakan-akan mereka bukannya melanggar orang, ataupun mereka melarang kita daripada menyebabkan ally kepada mereka, kepada orang Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka katakan tentang sifat dan sikap yang ada pada orang Yahudi dan orang Nasrani yang tak berpegang teguh kepada tuan-tuan prinsip agama. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita tengok ayat ini, kita akan terfikir first kali, ada hostility lah dekat sini. Tapi sebenarnya Islam ni, kalau kita lihat surah Al-Ma'idah dengan macam tadi saya cakap, dengan kisah yang secara umum, bukannya hanya dengan satu sudut saja, kita lihat dari sudut surah Al-Ma'idah secara umum, kita dah dapat nampak dah first kali turunnya pasal rules and regulation.
Kemudian tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian tentang keadaan orang-orang Bani Israel yang langgar nikmat tersebut, yang disebabkan prinsip yang mereka ni ada yang Allah Ta'ala keji. Apa prinsip yang mereka ada yang Allah Ta'ala keji? Tak berpegang pada janji. Apa yang mereka katakan, mereka langgar. Apa yang mereka dah beriman, mereka langgar. Mereka tak berpegang teguh kepada kata-kata mereka. Dah habis cerita tu, baru keluar ayat ni. Jangan kamu ambil ataupun jangan kamu ambil ally orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebab mereka di antara mereka ni ally antara satu sama lain. Kita connect the dots, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Apa dia? Maksud di sini ialah bukan orang Yahudi dan orang Nasrani secara umum, tuan-tuan, tetapi semua orang yang ada kaitan dengan yang ada permusuhan dengan kita, dan semua orang yang ada yang tak boleh kita pegang kepada kata-kata mereka. Sebab kalau kita tengok tentang Yahudi dan Nasrani ni, Allah Subhanahu Wa Taala pun ada memberikan pujian kepada mereka. Okey, walaupun mereka tu dalam keadaan yang belum lagi beriman. Okey, kalau kita tengok di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-75, Allah Taala berfirman, "Wa min ahlil kitab," dan di antara orang ahlil kitab, "Man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik." Bila kamu berikan mereka amanah, bila kamu okey dengan mereka, kamu berbaik dengan mereka, kamu kasih mereka satu qintar. Qintar ni taklah sampai $100 ataupun taklah sampai kepada satu dirham, dinar. Dia cuma mungkin dalam beberapa puluh ataupun mungkin berapalah, tak mahal pun, mungkin katakanlah berapa sen je lah kita kasih dia, sebab pasal servis dia dan sebagainya. Dia buat dengan baik dan dia jadi kawan dengan kita. Dia boleh buat ataupun dia boleh boleh interact dengan kita. Allah Taala tak keji orang. Allah Taala tak keji mereka. Tetapi Allah Taala bilang lagi, ada di antara mereka juga man in ta'manhu bidinar, ada di antara mereka yang kamu deal dengan mereka, kamu letakkan certain harga yang tinggi macam mana pun, tetap mereka langgar treaty tersebut, prinsip tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini kita dapat nampak bukannya disebabkan orang Yahudi tu ataupun Nasrani tu yang mana Allah Ta'ala larang kita daripada bergaul dengan mereka, tetapi disebabkan oleh perangai yang ada pada ketika itu, pada cerita ini. Tentang apa? Tentang orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW yang melanggar Islam, yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam, yang pada waktu itu mereka komplot dengan orang-orang Arab satu Arabia untuk attack Islam pada waktu tu. Ni sebab tu kita dapat nampak turunnya surah Al-Maidah ini selepas peristiwa tersebut. Jadi bila selepas peristiwa tersebut, seakan-akan Allah Ta'ala nak bilang apa? Jaga-jaga, janganlah kamu berkawan, janganlah kamu buat ally dengan orang yang tak ada honor, orang yang tak ada maruah, orang yang tak ada prinsip, orang yang tak mengkotakan apa yang mereka katakan. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, saya akhirkan topik kita pada hari ini dengan mengatakan bahawasanya dalam nak menjaga sesuatu komuniti ally dan komuniti national community dari sudut peringkat skala yang besar, Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita dalam surah Al-Maidah, yang pertama, jagalah rules and regulation based on keadilan, bukan based on personal benefit atau personal preferences. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala bilang tentang keadaan sesuatu kaum tersebut. Jagalah mereka ataupun jagalah relationship antara mereka dengan kita, menjaga setiap daripada prinsip kita lah, tutur kata kita, bila kita dah kata kita kotakan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia sedikit sebanyak perkongsian daripada surah Al-Maidah, yang mana kita habis pada juzuk yang ke-6 dan mana kita akan sambung pada besok hari juzuk yang ke-7 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sebelum akhirkan, saya kongsikan dengan sebuah syair daripada Imam Asy-Syafi'i, salamun ala dunya, pergilah wahai dunia, idza lam yakun biha, kalau di dalam dunia tersebut tak ada sadiqun sadukun, seorang teman, seorang yang boleh berpegang dengan kata-katanya. Sadiqun sadukun sadiqul wa'di mumsifa. Orang yang sentiasa mencapaikan apa yang mereka katakan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan sedikit perkongsian ini tambahkan keimanan kita, kekuatan kita, dan kita menambahkan pengetahuan kita dan akhlak kita juga, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.